cantiknya kerusi itu. Unik dan kreatif. Siapakah penciptanya? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu Tahun 5 tajuknya Ilham Kami. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat memahami dan membina ayat menggunakan kata nama khas berdasarkan bahan. Kemahiran pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa. Cikgu harap kamu telah pun ada buku teks untuk kita mengetahui lebih lanjut apakah maklumat yang ingin disampaikan di dalam buku teks berdasarkan tajuknya Ilham Kami. Afifi dan Encik Nazri melayari blog kreatif dan inovasi. Mereka terbaca maklumat tentang ciptaan kerusi daripada tayar lama. Encik Nazri bercadang untuk mencantikkan Taman Rekreasi Taman Seri Damai dengan kerusi tersebut. Dialog pada suatu petang. Pak Cik Nazri, selesa sungguh kerusi ini. Lihat si Tompok bermain di atasnya. Ya, Kaijun, kerusi ini cantik dan selesa. Terima kasih, Encik Faris, kerana sudi mengajar kami membuat kerusi ini. Sama-sama. Kerusi ini hasil kerjasama semua penduduk Taman Seri Damai dan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jika kita berganding bahu, kerja yang susah menjadi mudah. Bagi yang ingin membuat tempahan kerusi tayar, boleh menghubungi 011-234-5678. Latihan pada hari ini fokus kepada senaraikan kata nama khas yang terdapat dalam petikan. Pada tajuk yang sebelum ini, kamu telah pun mempelajari berkaitan dengan kata nama am. Hari ini, senaraikan pula kata nama khas. Cikgu sediakan sedikit nota berkaitan dengan kata nama khas sebagai ulang kaji. Sebenarnya, masa darjah 1 pun kamu dah belajar kata nama khas, kata nama am. Cuma bezanya bila sampai darjah 5, darjah 6, naik ke sekolah menengah, dia semakin susah. Itu je bezanya. Tetapi, asasnya kamu perlu kuasai. Ingat, kata nama khas ni, apa dia? Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda, sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Benda-benda yang tidak bernyawa pula ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, nama kereta dan sebagainya. Itu maklumat asas, dia terbagi kepada dua. Satu, benda yang bernyawa, dan yang kedua, benda yang tidak bernyawa. Kalau kita pecahkan pula di sini, tengok nota di sebelahnya, dia terbagi kepada 4. Yang pertama, manusia. Yang kedua, haiwan. Yang ketiga, benda. Yang keempat, tempat. Contoh, nama manusia. Tak kira lah nama orang Melayu ke, Cina lah, ke India ke, lelaki atau perempuan. Siapa pun nama manusia, kita mesti dieja huruf pertama itu adalah huruf besar. Contoh, Muhammad Ali. M dengan A adalah huruf besar. Itu contoh. Yang kedua, nama haiwan. Haiwan pun ada nama. Kucing. Itu binatang. Namanya apa? Si Tompok, si Comel, si Belang. Nama-nama unik sekarang ni. Ramai orang suka membeli kucing sekarang. Okay, yang ketiga, benda. Benda ni adalah jenama. Colgate, Milo. Contoh kereta Proton Saga, kereta Proton Vera, kereta X70, BMW dan sebagainya. Itu adalah benda. Yang keempat pula tempat. Contoh, kata nama khas. Contoh, kita berada di Malaysia. Malaysia huruf besar. Selangor huruf besar. Nama sekolah kamu. Kalau sekolah saja huruf kecil. Tapi kalau Sekolah Kebangsaan Seri Damai. Contoh. S tu adalah huruf besar. Seri huruf besar. Damai tu huruf besar. D. Okay, ini sebagai ulang balik semula. Jangan tersilap. Kalau kata nama am, semua huruf kecil. Mari kita bincang jawapan berkaitan dengan petikan teks sebentar tadi. Walaupun petikan tu ringkas, tapi ada banyak kata nama khas di dalam petikan tu. Yang pertama, blok kreatif dan inovasi. Tengok B tu huruf besar, kreatif, dan I tu huruf besar. Sebab kata nama khas. Yang kedua, si Tompok, nama kucing yang duduk di atas kursi sebentar tadi. Taman Seri Damai. Muhammad Faris bin Ramli. B tak perlu huruf besar. B huruf kecil. Benti pun sama. B ada huruf kecil.
Muhammad Faris Ramli. M, F, R huruf besar. Negeri Melaka M. Taman Rekreasi Taman Seri Damai nama tempat. Majlis Bandaran Johor Bahru. Pakcik Nazri. Kalau pakcik saja huruf kecil. Sebab pakcik ramai pakcik. Tapi kalau Pakcik Nazri ada orang di situ, hujung dia ada huruf besar. Pak Long Nazri contoh. Sama juga. Kampung Sentosa Merlimau. Ini adalah contoh kata nama khas. Ingat ada 4 kata nama khas. Manusia, binatang, benda, tempat. Hafal. Latihan yang kedua untuk kamu pada hari ini iaitu bina ayat dengan menggunakan kata nama khas berikut. Yang pertama, Taman Seri Damai. Kedua, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ketiga, Pakcik Nazri. 4, Si Tompok. 5, Muhammad Faris bin Ramli. Dan 6, Blok Kreatif dan Inovasi. Mari kita bincang contoh membina ayat dengan menggunakan kata nama khas yang diberi. Tadi diberi Taman Seri Damai. Kamu boleh buat ayat contoh. Penduduk Taman Seri Damai sentiasa sepakat dan bekerjasama. Sepakat ni maksudnya bersetuju. Yang kedua, penduduk Taman Seri Damai bekerjasama dengan Majlis Bandaraya Johor Bahru dalam aktiviti gotong royong. Bekerjasama. Pihak majlis mungkin boleh sediakan peralatan, penduduk kampung menyediakan tenaga. Saling bekerjasama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang ketiga, Pakcik Nazri mengikuti kursus membuat bangku daripada tayar lama. Tayar lama, jangan buang begitu saja. Macam-macam boleh buat. Contoh seperti sini ya. Boleh jadikan kerusi kreatif orangnya. Nombor 4, Kaijun ketawa melihat gelagat si Tompok yang ceria bermain. Si Tompoknya seekor kucing. Yang kelima, Encik Muhammad Faris bin Ramli merupakan usahawan yang kreatif. Usahawan ialah seorang peniaga yang telah berjaya. Kreatif maksudnya ada saja idea. Kat negara kita ni, contoh yang kreatif antaranya, namanya kamu boleh Google dalam internet, cari nama Zulkifli Harun, seorang yang hebat. Nombor 6, Afifi dan Encik Nazri melayari blog kreatif dan inovasi. Kita nak tahu sesuatu maklumat, kita cari dalam internet. Bab kata perpatah, dunia di hujung jari. Usaha saja, kita akan dapat maklumat yang kita cari. Sebagai rumusan berkaitan dengan tajuk ilham kami, jadi kita mendapat idea pada hari ini. Benda-benda lama, benda-benda yang terbuang dan sebagainya, jika kreatif dia boleh menghasilkan sesuatu untuk mengisi masa lapang sebagai hobi satu. Yang kedua, yang paling penting sekarang ni, boleh menjadikan dia sebagai sumber pendapatan. Ada kalanya hobi itu pendapatannya lebih daripada pendapatan asal gaji seseorang. Bagi kanak-kanak, kamu boleh belajar daripada sekarang supaya satu hari nanti mungkin kamu adalah salah seorang pencipta yang hebat dekat negara ini. Setakat ini dahulu untuk tajuk pada hari ini. Kita jumpa lagi bersama Cikgu Zul dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye.